Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama pada malam yang berbahagia ini kita buka pertemuan kita dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada daya dan upaya bagi diri kami, ya Allah, untuk kami melakukan ketaatan, amal soleh dan perkara-perkara kebajikan, melainkan dengan keizinan dan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada daya dan upaya bagi diri kami yang lemah ini, ya Allah, untuk kami meninggalkan kemaksiatan, dosa dan perkara-perkara keji, melainkan dengan keizinan dan pertolongan daripada-Mu jua, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang dihormati kepada Tuan Imam, seterusnya kepada Bilal, yang berbahagia kepada pengerusi masjid, seluruh jawatan kuasa di peringkat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita merofokkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sampai sehingga detik ini, ketika ini dan saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ketahuilah, dengan dua nikmat ini, nikmat Islam dan juga nikmat iman ini, menjadi kunci dan menjadi jaminan kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak mempunyai kunci ini, mana mungkin kita akan mampu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting mereka yang mempunyai kunci ini, iaitu kunci kalimah thayyibah, kalimah syahadah, yang memastikan seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Buatlah sebanyak baik sebanyak mana pun, buatlah kebajikan sebanyak mana pun, kalau tidak ada kunci thayyibah, yakni kalimatus syahadah, maka seseorang manusia itu tidak mungkin mereka mampu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan bincangkan satu topik, iaitu dengan tajuk ibadatul korban, ibadah korban, bukti persaudaraan. Di antaranya satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrir rahim isnatan, as-sadaqah was-silah. Nabi kata dan Nabi bersabda,
sedekah ke atas orang-orang miskin dikira sebagai satu sedekah, satu pahala. Dan sedekah kepada kaum kerabat dikira dengan dua sedekah, dengan dua pahala. Pahala pertama iaitu pahala mereka yang buat baik atas dasar dia ni saudara se-Islam dan menolong orang-orang yang susah. Dan yang kedua, pahala sebagai sanak saudara. Hadis ini tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi nak pesan kepada kita terutamanya, iaitu prioriti ataupun aulawiyat berbuat baik ini ada cara dan ada garis panduan dia. Yang pertama, Nabi kata buat baik, memang kamu kena buat baik. Dalam masa yang sama kamu kena ingat, bila mana bertembung di antara dua orang yang susah, yang pertama dia saudara kamu se-Islam, kamu kena tolong dia. Yang kedua, dia sanak saudara kamu dan saudara se-Islam, maka di sana lebih aula dan lebih utama untuk kamu tolong sanak saudara kamu bila mana mereka dalam keadaan kesusahan. Hadis inilah yang Nabi nak pesan kepada kita, aulawiyat, keutamaan untuk berbuat baik kepada sanak saudara lebih daripada kamu berbuat baik kepada mereka yang tidak ada hubungan pertalian darah dengan kamu. Ingat molek, kenapa saya sebut perkara ni tuan-puan? Kerana saya sebut perkara ni lah salah satu ketika saya penuh kena cerita-cerita benda tentang persaudaraan ni. Satu ketika dalam saya beri tazkirah dan bagi ceramah ni, kita kata bagi tazkirah lah, pengajian agama, saya sebut secara jelas di Masjid Bukit Payung minggu lepas. Saya sebut tajuk ni. Selesai daripada masa-masa saya beri tazkirah tentang tajuk ni, tiba-tiba mari sakit tangan saya, alik kiri. Tarik, alik kiri sakit. Tak pernah tangan saya sakit ketika mana dalam pengajian agama bila mana saya bagi tazkirah. Saya kata bapalah, bila mana saya setuh tajuk ni orang tak suka. Rupanya menyebabkan saya balik dan selepas daripada tazkirah, saya balik dalam keadaan tangan saya sakit. Tak tahu buat apa. Keesokannya saya rasa ada benda tak kena ni. Terus saya pergi mana? Saya pergi berubat. Saya kata dekat losong ni lah, dekat-dekat ni lah, dekat losong berubat. Saya tanya ustaz, cuba kau tengok tangan saya alik kiri ni sakit selepas daripada saya cerita pasal mengutamakan persaudaraan, tajuk mengutamakan kaum kerabat daripada orang-orang yang tidak ada kena-mengena dengan kita ni. Suruh ustaz tengok. Ustaz kata, awak tahu tak, sebenarnya ada orang tak puas hati dengan awak bila mana awak cakap benda-benda gini. Walaupun sebut benda molek, kadang-kala orang tak suka. Rupa-rupanya ada orang atau benda nak teh kepada saya. Nampak kita sebut kalam Allah, kalamullah Al-Quran, sebuah hadis Nabi berkenaan dengan gini gitu gini, rupa-rupanya ada benda juga orang tak puas hati dengan kita. Mari sebab Ustaz tahu tak, malam semalam ada orang atau benda dia nak teh ustaz. Mungkin dia kata ustaz ni sedap sangat cakap, ustaz sedap sangat bertazkirah ni, mai nak teh sekali. Jangan ingat nak duduk atas meja kuliah ni pun kita rasa mari buka kitab, mari buka Quran baca. Tak. Dalam sana ada juga orang tak puas hati dengan kita. Ingat molek. Sebab tu wajib kepada kita, terutamanya kita kena ada pendinding, terutamanya orang-orang yang duduk atas muka bumi Allah. Tak kira lah kita ustaz ke bukan ustaz ke, semua sekali kena ada pendinding diri. Terutamanya jangan tinggal dalam kehidupan kita baca ayatul kursi. Ada satu amalan pada malam ni saya bagi kepada tuan-puan pada muqaddimah ni. Baru lagi muqaddimah ni, baca ayat kursi jangan tinggal hari-hari kita. Terutamanya Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, selepas daripada solat jangan tinggal satu doa ataupun satu bacaan, iaitu bacaan ayatul kursi. Kerana sebarang siapa yang baca
selepas daripada solat, iaitu ayatul kursi, maka dia akan terhindar daripada sihir dan keselamatan diterjamin pada hari itu. Kena baca ayat kursi. Ada pun satu ketika mana saya diuji, keluarga saya diuji dengan, sebab kita orang nega. Tuan-puan, jangan mari hari ni. Saya pernah pergi dekat orang berubat. Saya tengok kebanyakan hari ni orang pergi berubat bukan kerana dia masalah biasa-biasa, tapi di antara yang menjadi barah pada hari ini, iaitu orang itu berniaga. Nega hari ini seakan-akan wajib ada permusuhan dan orang atau sihir. Wajib terus. Tuan-puan, ingat molek. Tanya orang ni yang mari depan saya, ditanya, cakap-cakap dengan ustaz, masalah apa awak ni? Ustaz, saya jual motor ustaz, saya nega ustaz, tapi tak maju-maju, orang tak mari kedai saya. Yang kedua, ustaz, saya buka kedai makan ustaz, orang tak mari ustaz. Kedai sebelah saya ramai gila orang mari ustaz, tapi kedai saya seorang pun orang tak masuk nak beli makanan. Kena sihir. Kedai orang rumah kita, dia orang nega, jual alat bakery, jual alat kek. Nega untung dok lah mana, tambah-tambah le ni ekonomi dok gerak macam molek sikit. Nak kata tok laju mana le ni, untung tok banyak mana. Benda orang mari, orang telefon, "Kak, guana kedai tutup hari ni." Tutup guana pulaknya, kita buka kedai pukul 8 pagi sampai 10 malam. Di kabur tutup. Pekerja kita kena benda. Ada satu ketika semua orang satu ketika kena ganggu. Siapa benda? Siapa mutah pekerja kita kena. Siapa benda buat hari? Dia buat siapa bila mana kita naik tangga, dia tolak daripada belakang. Siapa jatuh pekerja kita cedera. Dia buat guna lagi. Bau kedai kita jadi busuk. Pergi kedai bau busuk. "Kak, bau benda busuk sangat ni." Mari orang. Dok boleh sikit pun orang hari ni. Dia tengok kita maju sedikit ke benda, nampak lalu nak mari dia. Nak mari sihir. Tuan pun tak tahu sekarang ni saya sakit ni. Bila saya tak sekirah ni hilang. 2-3 hari, 2-3 kali dah saya pergi berubat. Alik kiri saya sakit semua. Sakit alik kiri, sakit dekat belikat, sakit dekat pinggang, sakit atas belakang. Bila mari tazkirah satu ketika, kita kata ada satu hadis Nabi sebut, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ketika itu, dalam majlis ilmu, sayap-sayap malaikat dia akan menaungi dalam majlis ilmu. Kenapa? Turunnya rahmat ketika ini. Jangan main. Sebab tu satu ketika ustaz-ustaz dia duduk dalam majlis ilmu ni, yang demam boleh jadi sihat, yang sakit boleh jadi segar. Sebab tu saya suka main tazkirah. Sebab bila mana sakit, insya-Allah Allah akan bagi rahmat dan barakah dalam majlis ilmu ni. Ini dia antara, ingat molek tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Hari ni kita buka perniagaan sebaju mana pun, kita tak cara ke orang pun, orang akan buat tak molek kepada kita. Dalam masa yang sama, jangan lupa kita ada perlindungan, iaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan cerita lebih tak panjang lebar berkenaan dengan sihir dan berkenaan dengan perkara-perkara mistik ini. InsyaAllah nanti saya akan sebut, tapi kita fokus kepada hadis dulu insyaAllah, di antaranya. Tapi yang pertamanya, jangan lupa untuk baca ayatul kursi. Kerana dalam ayat kursi Allah cerita bagaimana tidak ada perlindungan, tidak ada pengurbatan dan kesembuhan melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca molek ayat kursi. Ini di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, bila mana orang beramal, dia kena satu-satu benda yang tak molek, dia kena baca dengan sepenuhnya penghayatan. Bila baca, kena kita sakit, baca ayat kursi dengan penuh penghayatan. Jangan ada syak, jangan ada ragu-ragu, jangan kena mencuba-cuba, kena dalam keadaan yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Bila kita baca dalam keadaan yakin, ketika itulah bantuan Allah akan turun kepada kita. Baca sungguh-sungguh. Hatta baca Al-Fatihah pun kita baca dalam keadaan sungguh-sungguh. Sakit kita baca sungguh-sungguh, penghayatan sungguh-sungguh. Ketika itulah Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Sayalah, jangan kita ragu-ragu bila mana minta pertolongan dengan Allah. Ketika itu Allah akan tolong kepada kita. Itu tuan-puan, ayat kursi paling kurang selepas daripada solat, jangan lupa untuk baca. Yang kedua, kenapa? Sebab ada satu ketika bila mana saya sakit dan keluarga saya sakit, adalah seorang pengamal perubatan Darus Syifa, dia kata, "Ustaz,
baca satu ayat, iaitu ayat kursi, dengan bacaan dia. Ini saya bagi kepada tuan-puan, bila mana berhadapan dengan masalah terutama sakit dan perkara-perkara yang orang tak puas hati kepada kita, sahih baca ayat kursi. Tapi ada cara dia. Ikut sama-sama tuan-puan pada muqaddimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sampai dekat wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, baca 7 kali. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dalam ayat ni wala ya'udu hifzuhuma ni nak sebut kepada kita tidak ada penjagaan yang paling kuat melainkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antaranya ayat ni dia ambil daripada almarhum Tuan Guru Harun Din, pengasas kepada Darul Syifa. Dia kata bacalah ketika mana kamu nak minta perlindungan daripada Allah, baca ayat kursi dan sampai dekat wala ya'udu hifzuhuma, kamu baca 7 kali, insya-Allah kamu akan terjaga rumah dan ahli keluarga kamu. Yang ni di antara tuan-puan boleh beramallah di antara bila mana kita berhadapan dengan perkara-perkara tak molek. InsyaAllah tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu sekadar muqaddimah. Hadis tadi kita cerita berkenaan dengan iaitu aulawiyat dan keutamaan kita nak buat baik, iaitu kepada kaum kerabat kita melebihi daripada orang-orang yang tidak ada pertalian darah dengan kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang imam yang besar. Dia tulis satu kitab nama dia Talbisul Iblis. Imam Ibnul Jauzi tulis kitab iaitu kitab bagaimana tipu daya iblis dalam menyesatkan anak Adam. Di antaranya dalam kitab ini Ibn Jauzi kata ada satu penyakit kepada orang awam, dia suka buat baik. Iblis ni bila mana dia tengok orang buat baik, kadang-kala dia tidak akan halang orang tu buat baik, tapi dia akan halang niat orang itu. Dia akan halang cara orang itu buat. Dia untuk memesongkan cara untuk orang itu buat baik. Kalau orang jahat, ada cara dia iblis hasut. Kalau orang baik, ada cara dia iblis hasut. Di antara cara iblis hasut bila mana orang buat baik iaitu salah satu caranya, iblis akan buat orang yang bersedekah, orang yang memberi sumbangan, mereka lebih suka dan berbangga-bangga mereka bagi sumbangan. Bila mana mereka tolong orang lain buat dia dalam keadaan kesusahan, mereka lebih suka bagi sumbangan tersebut kepada orang yang tidak ada kena-mengena dengan mereka, lebih daripada mereka tolong sanak saudara mereka. Ini Imam Ibn Jauzi sebut. Kerana apa? Kerana walaupun aulawiyat di sana, mereka lebih perlu tolong kepada orang yang lebih dekat kepada mereka, tapi hati mereka tak gemar, hati mereka tak suka. Mereka lebih suka tolong orang yang tidak ada pertalian darah dengan mereka, suka sangat. Contoh, ini Imam Ibn Jauzi sebut, jaga-jaga daripada kamu disesat dan diseleweng oleh iblis. Kenapa? Di sana ada mereka yang suka memberi sedekah dan sumbangan, tolong orang ramai,
dalam masa yang sama mereka lupa untuk bagi sumbangan dan tolong sanak saudara mereka yang juga turut dalam keadaan kesusahan. Jaga molek tuan-puan. Ini di antaranya iblis buat kepada kita. Kita suka dan kita lupa untuk tolong sanak saudara kita. Yang kedua tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi menyebutkan kepada kita. Di antaranya hadis ini sahih, Nabi sebut iaitu afdalus sedekah. Afdalus sedekah, sebaik-baik sedekah. Nabi kata, terutama kita ni nak dekat dengan korban ini. Bagaimana kita nak mengagihkan daging korban kita. Cara dia di antaranya. Dalam sini kita kata, Nabi kata afdalus sedekah, sebaik-baik sedekah kamu kena bagi kepada dzirrir rahim kasyih. Nabi kata sebaik-baik sedekah kamu bagi kepada sanak saudara kamu yang kamu ada permusuhan. Kenapa Nabi sebut macam tu? Goliknya bila mana orang bermusuh, kita tak akan tolong dia walaupun 1 sen. Betul tak? Bila mana kita bermusuh, kita nak sebut nama dia pun kita rasa gerang. Tak mahu sebut nama dia. Kalau kita bermusuh dengan orang, hal ehwal hidup dia pun kita tak mahu cakna. Ini Nabi kata sebaik-baik sedekah kamu bagi kepada sanak saudara kamu yang kamu ada permusuhan. Dan Nabi nak suruh apa? Nabi nak suruh lawan dengan iblis, nafsu yang datang menggoda kamu supaya jangan tolong dia, jangan tolong dia, jangan bantu dia. Ketika itu Nabi kata, lawanlah dalam keadaan godaan nafsu yang kata jangan buat baik, jangan buat baik. Lawanlah iblis yang kata kepada kamu jangan tolong, jangan tolong. Ketika itu kamu lawan berdepan dengan bermacam-macam dogaan untuk kamu tolong sanak saudara kamu yang kamu ada permusuhan. Ketika itu ulama kata, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi sebut ada 3 pahala bila mana 3 pahala kamu tolong sanak saudara kamu yang kamu ada permusuhan. Yang pertama, kamu tolong dia atas dasar dia orang susah, atas dasar dia saudara se-Islam kamu, dapat 1 pahala. Kamu tolong sanak, kamu tolong dia dapat 2 pahala, iaitu kamu tolong dia atas dasar dia kaum kerabat kamu boleh 2 pahala. Yang ketiga, kamu akan dapat 3 pahala, iaitu kamu tolong dia atas dasar kamu lawang hawa nafsu yang menggoda kamu supaya jangan tolong kamu, boleh 3 pahala. Ini Imam Ibn Jauzi kata kamu akan dapat 3 pahala bila mana kamu tolong sanak saudara kamu yang kamu ada permusuhan dengan dia. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya ambil perkara-perkara ini dan saya cerita berkenaan perkara ini pada tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berkenaan dengan bagaimana kita mesti mendahulukan kaum kerabat kita buat baik lebih daripada orang lain. Kerana di sana bila mana awal tadi saya cerita berkenaan dengan gangguan-gangguan sihir-sihir dan perkara tak molek ini, di antaranya perkara dan kes yang saya temu, sanggup ada mak mertua dia sanggup sihir menantu. Mak mertua sihir menantu. Guna pula ustaz? Sebab dia mudah je. Kerana menantu bukan menantu pilihan. Ni bahaya juga. Jadi hari ni kita kata walaupun semoden dan semaju mada pun zaman, hari ni orang balik macam hari tu. Zaman Nabi Musa hari tu kuat sangat mari sihir. Tak boleh buat secara nyata, dia akan buat secara ghaib. Di antara dibuat guna, marilah pesakit anak, mari adalah pasangan suami isteri mari temu nak berubat. Bila mari nak temu dengan berubat, tanya ustaz, saya ni kahwin lama dah ustaz, tapi balah siang malam pagi petang, saya tengok muka bini rasa benci, bini tengok muka saya rasa benci, hari-hari balah ustaz. Tak boleh siapa keluar kalimah nak cerah beran dalam hidup saya ustaz. Ingat tuan-puan, kalau kita kena gangguan, pertama sekali benda ini dia akan buat kita dalam keadaan loading, tak tengah tak tepi. Kita akan duduk di antara tengah-tengah, fikir jadi bingung, tengok orang rasa benci, ayat Quran tak boleh nak baca, solat lambat semua nak solat. Perkara-perkara ini akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat molek, siapalah
kita akan rasa lebih baik bercerai daripada duduk sebumbung, duduk satu rumah. Ini bahayanya penyakit-penyakit seperti ini. Tuan-puan, di antara bila mana jadi pasangan laki perempuan ini duduk dalam keadaan satu rumah, satu ketika berubahlah, tapi dia orang ni dalam keadaan tak apa, kita berubah makan tahun, berubah dengan ustaz ni, berubah dengan ustaz ni. Bila berubah gini-gini, macam-macam cobaan, tapi mereka sabar. Bila mana berubah makan tahun, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri penyembuh dan Allah beri peluang mereka untuk jadi pasangan yang baik semula. Dengan maksud segala gangguan yang dalam diri mereka itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab mereka sabar dan mereka pergi berubah, berikhtiar. Inilah bila mana kita ada gangguan, jangan duduk saja-saja, jangan, kena cari ikhtiar, berubah sini, berubah sana, kerana Allah nak tengok usaha kita, Allah nak bagi pahala. Ketika itu selesai saja perubatan, sembuh saja pasangan ini, marilah mak mertua kepada si anak. Mak mertua kata, awang, mak minta maaf, tahu tak selama ni yang mu sakit, mugi berubah bertahun-tahun, yang mu sakit ni tahu tak, mak lah yang sihir kamu selama ni. Mak mari ngaku kepada anak dan kata, ketahuilah selama ni mak lah yang sihir kamu. Mari ngaku. Mak mari ngaku. Mak mertua sanggup dia sihir anak tu, kena tempiah dia kepada anak sendiri. Jadi porak peranda nak kata sanggup ketika ni yang berlaku. Ni satu kes, tuan-puan. Kes kedua, benda yang berlaku, ada satu ketiga mak saudara sihir adik-beradik sendiri, siapa adik-beradik sendiri mati. Tak jauh kes ni, tuan-puan, dekat je dengan kita. Tak boleh sebut mana, takut ada waris-waris dia. Di antara dia benda, kerana dia sanggup sihir, tuan-puan, mak saudara ni, dia sihir kerana nak dapatkan harta yang sekakang kera, tuan-puan. Sikit saja harta ni, tak banyak. Rumah pusaka. Rumah bukan pusaka pun, rumah milik adik dia. Dia sanggup sihir, siapa akan mati adik dia, mati pasangan dia, siapa tinggal sebatang kara anak saudara. Anak saudara dia tak ada adik. Maknanya anak saudara dia tu, dia tak ada adik-beradik, tinggal sebatang kara. Seorang je, seorang diri. Ayah mati, mak mati, tinggal anak saudara seorang je. Tak ada adik-beradik pula. Siapa? Hari ni bahkan sihir tu berlanjutan. Benda kesang dia, setiap hari Jumaat, anak saudara dia akan rasa, si pesakit tersebut akan rasa tak boleh nyawa. Buat mana? Dia akan rasa seakan-akan ada mata kail duduk dekat tekak dia. Tak boleh napah. Tak boleh napah. Dia buat macam tu. Bila tanya, dah buat apa ustaz? Hari Jumaat aja saya sakit yang bersangatan. Seakan-akan saya tak boleh nak napah ni, ada mata kail dekat lekak saya ni. Kerana ustaz kata bila mana ustaz ubah, dia kata tahu tak, buat apa hari Jumaat aja kamu sakit? Kerana hari Jumaat aja tukang sihir tu free. Hari lain, hari Ahad sampai hari Khamis, dia pergi kerja. Oh, sebut apa gitu sekali. Dia hari Ahad sampai hari Khamis sibuk bekerja, tapi hari Jumaat bila mana dia free, dia pergi atas sihir kepada anak saudara dia. Kerana benda, kerana anak saudara dia masih mewarisi harta rumah adik-beradik dia. Allahu Akbar. Hari tu, tuan-tuan. Hari ni orang tu ada lagi. Ini ada. Berlanjutan sihir ni. Nak kata apa? Sanggup adik-beradik, mak mertua, sampai mati orang tu. Sampai mati. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, gangguan ni banyak hari ni, tuan-puan. Di antaranya, jangan sesekali kita bila mana masuk dalam persilatan, di antaranya kita ambil buah-buah bacaan-bacaan daripada tok guru kita. Saya sebut di antaranya. Saya tahu dia takut-takut dalam masjid ini ada orang yang main silat. Bermain silat tak ada masalah. Menjaga, okey, buat pertahanan diri tak ada masalah. Tapi bila mana mengamalkan bacaan-bacaan walaupun ayat Quran, contoh kena baca ayat Quran 1000 kali, kena baca ayat Quran malam Jumaat 700 kali. Benda-benda ni tidak ada sandaran daripada hadis dan sunnah
bila mana kita mempercayai perkara tersebut, walaupun ayat Quran boleh memberi khabar kepada kita, maka akan keluar khadim-khadim dan perkara-perkara yang tak molek yang menjaga diri kita akhir sekali. Jangan kita ambil ilmu-ilmu persilatan yang ada kena baca ayat-ayat Quran. Ada tuan-puan, kena pakai azimat. Contoh, bila mana nak jaga rumah, pakai azimat. Dalam azimat ni bukan benda lain, ada ayat Quran. Tapi ada kadang-kadang kita tak faham. Ayat Quran dalam sana tu ditulis dalam keadaan Al-Fatihah, ditulis Al-Fatihah, tapi dalam keadaan terbalik. Baca ayat Quran Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah dibaca dalam keadaan ayat yang terbalik. Dimulakan dalam waladhdallin tu dibaca dalam keadaan awal sekali ayat. Di Al-Fatihah alhamdulillah duk bawah. Dia duk ikut susunan. Maka ketika itu jaga molek tuan-puan. Jangan sesekali kita memakai azimat apa-apa pun walaupun dalam keadaan ada ayat Al-Quran, tak boleh. Jaga. Saya sebut benda ni sebab memang dibuktikan bila mana memakai tangkar dan memakai azimat, walaupun ada bacaan-bacaan ada ayat Quran, tak boleh. Sebab tu ada di antaranya bila mana pergi berubah ni, kita akan tahu perkara-perkara ni tak boleh menyebabkan. Memang masa ni kita rasa kebal, kita rasa kuat, tapi bila nak mati, payah nak mati. Ingat molek. Ni di antaranya. Ada satu kes juga di antaranya, bila mana si anak jadi pending, anak jadi loading. Anak ni pakai, saya tengok orang pakai tudung labuh, orang pakai si suami pakai piyah, pakai jubah. Tapi si perempuan ni yang pakai niqab tadi, pakai pudah, dalam keadaan dia macam bela je, jadi bodoh. Jadi bodoh perempuan tu. Bila tanya ustaz, bila ustaz dia berubah, tahulah rupa-rupanya si mak dan susur galuk si isteri ni ayah dia, dan mak si perempuan ini ada memakai saka dan memakai ilmu-ilmu yang tak molek. Tak boleh. Ni tuan-puan, sesekali kita kena ingat, pegantungan kita sungguh-sungguh bukan kepada orang, tapi adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita lagi di antara tuan-puan kes yang berlaku. Isteri saya bekas doktor. Setiap kali dia buat scan MRI, scan tubuh badan, dia akan jumpa semua pesakit-pesakit yang tanam susu dalam muka. Sebab dia susu guna besi tak? Susu guna besi. Tengok ada susu dalam pipi. Sebab tu jadi berseri muka. Ada susu tanam di bawah. Di bawah ni, kat ni. Ada susu di bawah, ditanam di bawah kemaluan. Nak suruh comel, nak suruh nak awet muda, nak suruh nampak berseri. Sebab tu doktor-doktor bila mana dia buat MRI scan, akan nampak ramainya orang-orang pesakit-pesakit hari ni bila mana buat scan X-ray, akan nampak ada sesusu tanam sini, sesusu tanam sini, sesusu tanam sini, sesusu bawah kemaluan. Hari ni orang puan nak comel, dak guna bedak sejuk, dak guna benda-benda alat kosmetik. Dan ni ramai orang nak comel dia pakai susu. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat molek, setara mana pun kita nak hebat dalam hidup kita, jangan buat perkara-perkara yang tak molek dalam perkara ni tuan-puan. Ingat, saya sebut tadi terutamanya ada orang sanggup dia buat sihir dan sebagainya. Sihir ni bukan kerana apa? Bukan kerana orang tu dia hebat sangat tak, tapi kerana iri hati, dengki, dendam, benci boleh mari sihir. Jaga molek tuan-puan. Hatta tuan-puan, bila mana kita tengok orang ni comel telajuk, hatta kita takjub dengan kecantikan orang ini, siapa-siapa orang tu boleh jadi rebah. Ada tak tengok benda tu? Tengok orang, kita tengok. Ada orang tengok Puak Haji ni, Allah, Puak Haji ni sebab sungguh, tua-tua dah semak. Tengok, takjub. Silap-silap orang boleh jatuh kerana kena penyakit ain. Tak boleh. Sebab hadis Nabi SAW sebut, di antara zaman Nabi SAW, satu ketika ada dua orang sahabat. Nama dia di antara Sayyidina Amir bin Rabi'ah dan seorang lagi nama As-Sahlu bin Hunayf. Dua orang ni satu ketika zaman Rasulullah. Amir ni dia melintasi sah. Dia tengok sah ni, dia kata, Allah, comel sungguh kulit kamu seperti wanita pingitan. Comel sungguh. Zaman Rasulullah ada juga orang comel-comel ni. Sahabat lalu nama dia Amir tengok sah ni, dia sebut Allah, comel sungguh.
Dia tengok dalam keadaan takjub, menyebabkan bila mana dia tengok orang tu dalam keadaan teman dia dalam keadaan takjub, jatuh sakit. Ketika tu bila mana dalam keadaan jatuh sakit, terus Sahali bertemu dengan Rasulullah dan cerita sakit dia ni. Maka Rasulullah suruh panggil semula Amir bin Rabi'ah. Amir, mari sini kamu. Kamu ambil air ni berwuduk. Sapu muka, sapu tangan, basuh kepala, basuh kaki dan sebagainya. Ketika itu dimandikan, ambil air basuhan wuduk Amir tersebut dan dimandikan semula kepada teman di Sahal tu. Kerana benda sahabat tadi tengok dan kagum takjub kepada sahabat dia tadi dalam keadaan dia tersebut, masya-Allah. Ingat molek tuan-tuan, kita ni bila mana tengok sahabat kita, comel sangat, kagum sangat, takjub sangat kepada sahabat kita atau kepada orang-orang mana, pertama sekali bila mana tengok dengan dalam keadaan takjub, kita kena sebut masya-Allah. Masya-Allah. Sebut kerana apa? Semua cantik, semua benda molek ni datang Allah jadi. Jangan kita tengok benda tu, kita tengok takjub, kalau kita tak balikkan semula kepada Allah, orang itu akan kena dengan penyakit-penyakit ain. Tak boleh. Sebut ni di antara. Kita tengok rumah besar, Allah hebatnya dia. Tengok pandangan dia, tengok saja. Sebab menyebabkan orang itu kena penyakit ain. Perkara ni sudah dijadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tengok benda yang comel, benda yang molek, benda yang takjub, maka sebut masya-Allah. Balik semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang tadi tidak akan terkena dengan penyakit-penyakit ain. Ini di antara disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda saya terasa nak sebut benda-benda ni tuan-puan. Sebab banyak saya pergi masjid, saya cerita pasal tafsir, saya cerita pasal hari kiamat, saya cerita pasal perkara-perkara ni. Sebab bila mana saya sendiri pergi berubat, saya merasakan perlu cerita kepada kita untuk kita kembali memperbaiki akidah kita. Baik dan buruk, mudarat dan manfaat bukan datang daripada manusia, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni orang nak kaya, dia bila mana dia mitok dengan Allah. Ni tok guru saya sebut, iaitu Tuan Guru Haji Suhaimi bin Tuan Guru Haji Daud. Dia buka madrasah dan pondok dia dekat Dungun. Saya mengaji dengan dia di antara. Tuan Guru saya sebut, antara penyakit orang hari ni, bila mana dia mitok doa dengan Allah, dia nak nampak depan mata lalu. Betul tak? Bila mana kita doa, ya Allah berikanlah aku harta, rezeki ya Allah, biar hari-hari ni doa, esok nampak lalu. Bila mana kita doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, bila mana doa kepada Allah, dia nak suruh Allah sembuh sekarang tu lalu, sepetulur. Ini penyakit manusia. Ingat molek, yang beri mudarat dan manfaat, yang beri pengkabulan, kabul doa kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa ni Allah bagi dengan 3 cara. Bila mana kita berdoa dengan Allah, Allah akan bagi. Contoh kita minta doa dengan Allah, Allah akan bagi atas dunia. Satu cara. Boleh jadi bila mana kita berdoa dengan Allah, Allah tak bagi atas dunia, Allah bagi dekat akhirat. Boleh jadi bila mana kita minta dengan Allah satu benda, Allah tak bagi sebagaimana yang kita minta, tapi Allah bagi lebih molek daripada tu. Dan Allah tangguhkan benda ni. 3 cara. Ingat molek tuan-puan. Kita minta, kadang-kadang kita minta Allah sembuhkan aku kena penyakit kiri kanan kena penyakit. Tiba-tiba mungkin sebab Allah tak bagi lagi, Allah tangguhkan doa kita. Bukan Allah tak dengar, Allah Maha mendengar. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Tapi Allah tak bagi, Allah tak kabul doa kita. Kerana apa? Kerana Allah nak tangguh doa kita tu, Allah nak bagi dekat akhirat, dan Allah nak suruh kita sabar, dan dengan sabar tu akan bagi Allah beri pahala yang sebanyak-banyaknya kepada kita. Ingat molek. Ingat, jangan ada penyakit bila mana doa nak suruh nampak depan mata lalu. Bila mana nak doa sembuh, nak sembuh lalu. Tak boleh. Kerana benda tu kena ingat, kena minta dengan Allah. Boleh jadi Allah bagi dengan 3 cara tadi. Ini tuan-puan, ingat molek. Bila kita sakit pun kena ingat. Hatta kita sakit ni tuan-puan, ingat molek. Bila mana kita sakit, kena buat dia orang ke ataupun benda ke, jangan sesekali bila mana lama sangat sakit kita pergi buat guna cara yang tak molek dan cara yang tak betul. Cara ke mana? Tiba-tiba bila mana pergi berubat dengan ustaz ni tak sembuh, pergi berubat dengan ustaz ni tak sembuh, pergi berubat dengan ustaz ni tak sembuh, makan tahu tak sembuh-sembuh. Tiba-tiba terdetik dalam hati kita nak pergi berubat dengan bau musiang. Mana?
nak berubat dengan bomoh siang, baca jambi mentera, mensyirikkan Allah. Jangan buat sesekali gitu. Kerana benda kena ingat molek. Kerana manfaat dan mudarat datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Ingat, kadang-kadang kita ni nak derah sangat sihat, nak derah dengan sembuh, tiba-tiba berubat makan tahun dah ni, 10 tahun dah ni tak sembuh-sembuh. Tak apalah, gilas sekali berubat dengan Sami Buddha. Berubat dengan Sami Buddha, buat sekali sembuh lalu. Allah hebat Sami Buddha ni. Ingat molek. Masa inilah kita akan ingat baik dan buruk, sembuh dan kesembuhan ini datang daripada manusia. Ingat molek tuan-puan. Bab setan ni mudah je. Setan berkomunikasi dengan setan, dia akan jadi sembuh lalu. Tapi bila mana yang benar berkomunikasi dengan yang jahat, dia akan berlaku pertembungan. Sekejap baik, sekejap tak baik. Sekejap baik, sekejap tak baik. Sekejap menang, sekejap kalah. Itulah di antara bila lawang benda baik dengan benda jahat ni. Ingat molek. Akidah kita kena saling, kena sejahtera. Mudarat dan manfaat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada manusia. Kalau kita buat i'tiqad macam tu, marilah sebanyak besar mana pun mudarat dan diri kita, kita kena ingat, kalau Allah nak beri kesembuhan, mudah saja. Tapi Allah nak beri sabar, Allah nak beri kita redha, dan di sanalah Allah akan beri pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Ini tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cerita benda ni, nak habis masa dah. Dan di antaranya, sekejap je kalau cerita benda-benda ni gini. Di antara tuan-puan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu ketika ada seorang perempuan, dia kena perkara-perkara tak molek, perkara-perkara mistik dalam hidup dia, menyebabkan dia ni meracau-racau, dia jadi tak molek dalam kehidupan perempuan. Menyebabkan perempuan ni datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana perempuan ni datang kepada Rasulullah, ketika tu dia kata, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku diberikan kesembuhan dan aku tak jadi dah benda-benda tak molek dalam hidup aku ni. Kerana dia dibuat, dia kena benda yang tak molek, makhluk halus, gangguan-gangguan. Ketika tu Rasulullah kata, aku bagi dua pilihan kepada kamu. Aku doakan kamu diberi kesembuhan oleh Allah, ataupun yang kedua, aku doa kepada kamu bersabar dengan ujian Allah ini, dan kamu dimatikan, aku janjikan syurga untuk kamu. Orang puan ni, Nabi beri dua pilihan, sembuh ataupun aku doa kamu bersabar dengan ujian ini, dan aku beri syurga, janji syurga untuk kamu. Maka orang puan ni bila mana dengar syurga ni, ni hebat. Kau golongan salaf sebut. Dikabur benda. Inilah ya Rasulullah, aku pilih pilihan yang kedua, iaitu syurga Allah. Tapi aku minta mu doa kepada aku, iaitu bila mana aku dimasuki makhluk halus, aku minta supaya bila mana aku buat saja kena masuk gangguan tersebut, jangan biarkan aurat aku tersingkat dan orang nampak aurat aku. Dia sebut macam tu. Maka Nabi doakan dia, dan dia pilih dengan doa yang kedua, maka dia boleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi nak ajar sabar bila mana kena ujian. Jangan kita kena sikit ujian terus kita Allah ni zalim, Allah ni tak adil, Allah ni tak sayang ke aku. Jangan. Ingat molek, bila mana kena ujian, kena sabar yang pertama sekali, dan kena ingat juga bila mana kena ujian ni kita kena redha, Allah nak bagi pahala sebanyak-banyaknya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang terakhirnya, bila mana saya sebut berkenaan dengan buat baik kepada kaum kerabat kita, lebih aula kita buat baik kepada orang yang tidak ada pertalian darah dengan kita. Ingat molek, walaupun kita ada permusuhan dengan dia, dia buat tak molek kepada kita, maka ketika itu kita kena buat baik juga kepada dia. Imam Nawawi sebut, berbuatlah baik kepada kaum kerabat kamu sesuai dengan keadaan kamu dan mereka. Bagaimana? Kalau dia susah dalam keadaan harta benda tak ada, tolong dia dari sudut kewangan. Bila mana dia susah dalam keadaan memerlukan tenaga bantuan, tenaga kita, tolong dia. Kalau dia susah dalam keadaan dia sakit, kita pergi mengunjungi dia. Kalau dia dalam keadaan dia duduk jauh dengan kita, kita bertanya khabar, rudus salam, berbalas salam kepada dia. Ingat molek, hari ini mudah saja nak buat baik kepada sanak saudara. Ingat molek, balas cara mana pun. Orang balas kerana golek dia harta pusaka je, harta dunia je. Ingat molek, balas bukan banyak benda, harta pusaka orang balas hari ni. Ingat molek, harta dunia ni kita akan tinggal. Bila mana kita akan tinggal, ingat molek, sanak saudara kita bukan ukuran kita buat jahat,
bukan ukuran kita buat tak molek. Ingat molek, sanak saudara orang yang lebih aula kita buat baik. Ingat. Yang kedua tuan-puan, jangan lupa bila mana kita buat perkara-perkara dalam kehidupan kita, kena minta perlindungan daripada Allah. Perlindungan mana? Bacalah ayatul kursi, jangan tinggal. Antara saya buat juga, jangan tinggal baca mak surah pagi petang. Mak surah dalam dia ada hadis yang sahih, ada ayat Quran pelindung awal dan akhir yang sahih. Dan jangan lupa baca iaitu selawat sebanyak-banyaknya pada hari-hari. Selawat jangan tinggal tuan-puan. Kita rasa selawat ni tak tahu, tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti sebut dalam kitab dia, dengan selawat ini dia boleh merungkai segala kesusahan yang tidak tergambar pada manusia. Hatta kita kata bila mana kita susah, gunakan dengan selawat, dia akan beri ketenangan dan beri kemudahan kepada kita. Hatta Imam Suyuti sebut dalam kitab dia, kalaulah berlaku zilzal, goncangan gempa bumi, jangan lupa berselawat. Kerana benda dalam selawat itu akan ada penawar kepada gempa bumi. Baca selawat yang tinggal. Ini di antara, dan yang terakhir, jangan lupa kita kena ingat tanam dalam diri kita, susah, mudarat, manfaat hanya datang daripada Allah. Tanam kuat-kuat dalam hati. Manfaat, mudarat hanya datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Barulah akidah kita akan jadi baik sebenar-benarnya. Maaflah kita kalau nak panggil, sebab tajuk kita sebenarnya ibadah korban dan persaudaraan. Persaudaraan sebut dah, tapi ibadah korban tak sebut lagi. Boleh panggil pada hari-hari yang kosong yang tak sebut lagi. Tapi banyak lagi nak cerita ni, kan orang azan dah. Sebab memang kita baru dengar azan ni, kita akan berhenti lalu lah. Sebab orang jemaah kita bila tengok azan ni, dia tak boleh sedap dah. Keluar nak balik ni, nak balik ni. Kita kena berhenti dulu Nak panggil ibadah korban, panggil pada kuliah-kuliah akan datang insya-Allah. Tapi ingatlah tuan-puan, mari dalam belajar ilmu ni bukan perkara-perkara sampingan. Mari belajar ilmu ni nak membuang segala kejahilan dalam diri kita, nak jadi orang baik daripada hari ke hari insya-Allah. Itu saja dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang terlanjur bicara tercepat kata. Mohon maaf, moga-moga kita jadi orang yang lebih baik daripada hari ke hari insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tawakuf. Marilah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.